Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Syafiqah binti Ahmad Fuad, bernombor bateri I19304192. Okey, insya-Allah saya akan menerangkan sinopsis pada filem Sumpahan Kumkum. Okey, Sumpahan Kumkum ini mengisahkan seorang Mila yang memiliki raut wajah yang berjerawat. Okey, Mila malu dengan keadaan rupanya lalu berjumpa dengan seorang dukun bagi mendapatkan rawatan susu. Okey, pantang larangnya adalah Mila tidak boleh melihat cermin selama 44 hari. Okey, di tempat kerjanya, Mila yang dahulunya langsung tidak dipandang oleh ramai lelaki mula menjadi siulan ramai. Okey, Mila dia tidak sabar untuk melihat wajah barunya dan dia pun melihat cermin. Okey, lalu wajah Mila mula bertukar menjadi hodoh dan Mila pergi berjumpa dengan dukun yang sama untuk memulihkan wajahnya. Okey, setelah dipujuk dan dirayu, akhirnya dukun iaitu Maktum memberitahu Mila bahawa satu-satunya cara untuk memulihkan wajahnya adalah dengan meminum darah 9 gadis sunti. Okey, Mila mengekori Shima ke tandas dan membunuhnya serta meminum darahnya. Okey, Shima merupakan anak kepada Maktum. Okey, Maktum bertekad untuk membalas dendam terhadap kematian anaknya dan memanggil Mila dengan mengatakan kononnya ada cara lain untuk mencantikkan kembali wajahnya. Okey, Maktum melibas Mila dengan cangkul dan memasukkan tubuh Mila yang nyawa-nyawa ikan ke dalam lubang yang telah digalinya. Okey, sebelum ditimbus, Mila sempat menyumpah yang dia akan membunuh anak-anak sunti keturunan Maktum. Okey, Maktum mempunyai seorang cucu, okey, iaitu Tini. Maktum bimbang Tini akan menjadi mangsa dendam Mila. Okey, maka Maktum sentiasa bersikap dingin terhadap Tini. Okey, hantu Mila iaitu hantu Kumkum sering merayau dan mengganggu orang-orang kampung. Saya Nurul Ashikin binti Muhammad Zuhairi. Perkara kurafat yang ada dalam filem ini ketika mana watak Shima dibunuh oleh Mila di dalam sebuah tandas di satu hentian rehat sebagai syarat bagi mengembalikan kecantikan wajahnya dengan meminum 9 darah anak dara sunti. Jelaslah wujud unsur-unsur yang bercanggah dengan agama Islam. Mereka meminta pertolongan dengan syaitan bagi mendapatkan sesuatu. Walhal dalam Islam, seseorang itu diminta untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila berhajat kepada sesuatu. Unsur perjanjian yang dibuat oleh Mila dengan syaitan merosakkan dirinya sendiri. Mila menemui Mak bagi menghilangkan jerawat di mukanya kerana malu dengan ejekan rakan-rakan di tempat kerja. Setelah itu, Mak Mah mandikan Mila dengan air bunga dan kemudian memasukkan susuk di mukanya dengan syarat Mila tidak melihat cermin selama 44 hari. Semua amalan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajar umatnya bahawa setiap hajat pertolongan hendaklah dipohon kepada Allah. Terima kasih. Bagaimana cara untuk menyelesaikan isu khurafat dalam sudut pendidikan? Yang pertama adalah memperkenalkan sunnah kepada kehidupan murid-murid. Contohnya, guru boleh mengadakan kelas-kelas atau kuliah yang berkaitan dengan amalan dan akidah seperti tajuk bahaya amalan khurafat. Yang kedua, mendidik murid dengan menunjukkan contoh atau teladan yang baik. Contohnya, guru perlu menunjukkan teladan dan akhlak yang baik kepada murid dan memperbetulkan akhlak mereka yang terpisuh dari landasan Islam. Yang ketiga, pentarbiahan melalui konsep melentur bulu biarlah dari berbunga. Contohnya, pelajar diajar dan diperjelaskan tentang konsep iman dengan qada dan qadar. Jadi pelajar dapat memahami dengan baik bahawa setiap sesuatu sama ada baik atau buruk merupakan ketetapan dari Allah dan tiada istilah sial atau menang. Keadaan ini akan membantu mereka memahami, menghayati dan meyakini dengan agama Islam. InsyaAllah pentarbiahan bertulisan ini mampu menjadi benteng yang ampuh bagi anggota masyarakat dari terjumus dengan kancah khurafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kushwa binti Manasir, nombor metrik I18303337. Saya akan menerangkan bagaimana menangani isu khurafat dari sudut undang-undang. Dalam usaha menangani penyebaran dan pengamalan ajaran sesat di negara ini, terdapat 3 aspek yang perlu diberikan penekanan, iaitu yang pertama dari segi status ajaran itu sendiri sama ada yang difatwakan ataupun tidak. Kedua, membabitkan usaha pembanterasan iaitu pencegahan penyebaran dan penguatkuasaan fatwa serta undang-undang. Yang ketiga, berkaitan dengan usaha pemulihan iaitu mengembalikan pengikut ajaran sesat ke pangkal jalan menerusi pemulihan akidah dan kepercayaan.
Ketiga-tiga aspek ini dibincangkan dengan lebih lanjut di bawah ini. Okey, pengeluaran pertama, pengeluaran fatwa, perwataan dan penguasaan pentinjauan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negeri. Didapati bahawa banyak juga fatwa yang berkaitan dengan pengharaman ajaran salah. Dalam satu kajian pada tahun 2000, Khadijah Hambali menyimpulkan bahawa fatwa berhubung pengharaman ajaran sesat ini merupakan kategori fatwa yang kerap dikeluarkan dan diwartakan oleh hampir setiap Jabatan Mufti Negeri. Apa yang boleh ketara ialah hampir 33% daripada kategori fatwa dalam bidang usuluddin menyentuh tentang ajaran sesat. Soalnya, setelah difatwakan haram, bagaimanakah pula dari segi penguasaan fatwa diperkenaan oleh pihak berkuasa? Sejauh manakah ia mengikat umat Islam untuk mematuhinya dan adakah masyarakat Islam menyedari kewujudan fatwa-fatwa berkaitan ajaran salah itu? Pada masa kini, apa yang kita ialah tidak semua negeri yang berusaha untuk mencetak dan menyebarkan versi fatwa yang ada untuk tetapan, bacaan dan pengetahuan masyarakat umum secara percuma. Kalau ada cetak sekalipun, ia tidak disebarkan dengan meluas seperti letak di majlis-majlis negeri, disebarkan di sekolah-sekolah, kolej, universiti atau agensi kerajaan dan swasta. Mungkin koleksi fatwa ada diletakkan di laman sesawang Jabatan Agama Islam Negeri dan juga laman web e-fatwa, tapi sudah tentu kaya yang berminat mencari di situ adalah golongan yang tertentu saja. Dalam kes menyebabkan ayah PIN contohnya, fatwa pengharamannya telah pun diputuskan dan boleh dikatakan hampir semua negeri telah mewartakan pengharamannya. Akan tetapi, kenapa pula sesetengah anggota masyarakat masih boleh diperdayakan oleh orang sebegini? Adakah kerana mereka terlalu ta'assub dengan kuasa dan keistimewaan yang ada padanya, atau tidak tahu tentang pengharaman ajaran ini kerana maklumat mengenainya tidak disebarkan secara meluas? Namun, masalah dengan ajaran sesat ini ialah terdapat juga ajaran yang baru bertapak dan masih belum berjaya dihidup oleh pihak berkuasa. Justru, statusnya masih sama-sama terutama apabila ia mencampur adukkan antara yang kebenaran dengan kebatilan. Dalam hal ini, masyarakat awam hendaklah turun padang dan membantu pihak berkuasa dengan membuat aduan dan bekerjasama mengemukakan maklumat apabila berkaitan.